Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zahra binti Salam, nombor matrik 800111153200001 dari OUN Cawangan Kuantan. Pada hari ini, saya akan melengkapkan tugasan HDSE 3203 bagi khusus pendidikan kanak-kanak dengan kepelbagaian kebolehan. Saya akan membuat perbentangan tentang kaedah PDP terbaik untuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Apa itu kanak-kanak bermasalah pembelajaran? Kanak-kanak bermasalah pembelajaran merupakan kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan-kebolehan yang berikut. Yang pertama, kebolehan kognitif. Kedua, tingkah laku sosial atau perkembangan sosial. Ketiga, penguasaan bahasa lisan atau juga pertuturan. Keempat, kemahiran perkembangan. Dan kelima, okey, sekarang mari kita kenali jenis-jenis masalah pembelajaran. Okey, yang pertama, autism. Yang kedua, dyslexia. Yang ketiga, sindrom Down. Yang keempat, hyperactive atau ADHD. Kelima, dyscalculia. Okey, sekarang saya akan membawakan anda ke slide seterusnya yang merupakan fokus utama dalam pembentangan saya untuk tajuk tugasan ini, iaitu kaedah PDP terbaik untuk kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. Dalam pembentangan ini, saya telah memfokuskan dan telah memilih kaedah PDP untuk masalah pembelajaran seperti ADHD atau hyperaktif. Sebelum kita ketahui kaedah terbaik untuk masalah pembelajaran bagi kanak-kanak yang mengalami ADHD, mari kita kenali dahulu definisi atau ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami ADHD. Tidak dapat mengekalkan perhatian dan mudah mengalihkan perhatian. Seterusnya, kanak-kanak yang mengalami masalah ini juga sukar menyiapkan sesuatu tugasan, pelupa dan sentiasa memerlukan penyediaan. Okey, seterusnya lagi, mereka juga bersikap impulsif dan sering mengganggu perbualan, aktiviti atau menyatakan sesuatu tanpa berfikir. Kanak-kanak dengan masalah pembelajaran seperti ini juga bersifat hyperaktif dan pergerakan fizikal yang keterlaluan. Dalam menangani masalah pembelajaran di dalam kelas, guru perlu bijak untuk menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran atau PDP bagi membantu kanak-kanak yang bermasalah seperti ini, iaitu ADHD atau hyperaktif. Okey, sekarang mari kita lihat apakah kaedah PDP yang sesuai dan terbaik untuk kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran seperti ADHD atau hyperaktif. Pendekatan belajar melalui bermain ditekankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan khas. Bermain merupakan satu keperluan untuk kanak-kanak. Melalui aktiviti ini, mereka akan melakukan penerokaan, penemuan dan pembinaan berdasarkan pengalaman dengan rasa gembira dan seronok.
Selain menyeronokkan, pendekatan ini boleh meningkatkan keupayaan kognitif dan memenuhi rasa ingin tahu, penguasaan psikomotor, kemahiran berfikir serta mengendalikan emosi. Oleh itu, guru hendaklah memastikan permainan yang dirancang menepati ciri-ciri berikut. Pertama, permainan tersebut mesti bebas dan terancang, iaitu mengikut langkah-langkah yang telah tersusun. Yang kedua, aktiviti tersebut juga dapat diterokai oleh murid dan mempunyai berkaitan dengan persekitaran yang telah dilalui oleh murid. Dan yang seterusnya lagi, ianya mesti memberi peluang kepada murid untuk mencuba sesuatu yang baru dan juga guru hendaklah sentiasa menggalakkan murid tersebut dengan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti tersebut. Pendekatan pengajaran bertema digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan khas. Pemilihan tema mestilah bersesuaian dengan persekitaran, tahap murid, situasi yang berkaitan dengan murid dan peristiwa semasa. Di samping itu, guru hendaklah menggunakan pemeringkatan daripada yang mudah kepada sukar dan umum kepada lebih khusus. Dengan itu, guru akan dapat mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran terhadap murid. Pemilihan tema perlu mengambil kira perkara-perkara berikut. Pertama, bersesuaian dengan kehidupan murid. Kedua, memberi peluang untuk mengaplikasikan kemahiran kepada murid atau kanak-kanak ADHD seperti mendengar, membaca, menulis, mengira, menakul dan sebagainya. Seterusnya yang ketiga, menggalakkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Seterusnya, memilih aktiviti yang sesuai berdasarkan subtopik yang diajar bagi membantu murid mempelajari isi kandungan dan mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang lebih bermakna. Pendekatan analisis tugasan melibatkan proses pembahagian kemahiran kepada komponen yang mudah untuk dikuasai dan dipelajari oleh kanak-kanak. Kaedah ini akan dapat membantu guru untuk menyusun kemahiran yang perlu dipelajari oleh kanak-kanak. Seterusnya, guru akan dapat memberikan latihan yang konsisten dan menilai tahap pencapaian murid. Ianya juga dapat menyediakan analisis tugasan dan dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah seperti mana yang berikut. Pertama, memastikan kemahiran yang sesuai diajar terhadap kanak-kanak mengikut tahap keupayaan. Yang kedua, menghuraikan secara lebih ringkas kemahiran yang diajar. Seterusnya yang ketiga, kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah kecil yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak. Seterusnya lagi, langkah-langkah yang dipilih juga hendaklah mengikut kebolehan kanak-kanak itu. Dan seterusnya, setelah itu guru perlu menjalankan analisis tugasan. Dan seterusnya lagi, guru perlu membuat pemerhatian dan penilaian terhadap murid apabila mereka telah menguasai sesuatu kemahiran. Dan yang terakhir, membuat penambahbaikan jika kanak-kanak itu belum menguasai kemahiran yang diajar. Pendekatan pembelajaran pengalaman adalah berdasarkan kesediaan dan keupayaan individu atau kanak-kanak itu sendiri. Pendekatan ini dapat meningkatkan arah pendiri individu di mana kanak-kanak diberi peluang untuk menilai keupayaan diri sendiri.
Bagi melaksanakan kaedah seperti ini, guru hendaklah pertama, memastikan sumber untuk proses pembelajaran adalah mudah diperolehi dan memastikan suasana yang positif untuk proses pembelajaran. Yang kedua, guru hendaklah memastikan murid dapat mengimbangi intelek dan emosi dalam pembelajaran. Ketiga, berkongsi perasaan dan pemikiran murid tanpa mengungkong perasaan mereka ketika mereka berinteraksi. Ganjaran adalah alat yang paling berkesan untuk menguruskan tingkah laku. Kanak-kanak lebih cenderung untuk memberikan reaksi yang positif terhadap pujian atau ganjaran. Sebaliknya, hukuman akan menjadi kurang efektif dan kadang-kadang mendatangkan negatif terhadap murid atau guru. Dalam pendekatan ini, guru perlu pertama, menetapkan peraturan bilik darjah yang jelas, khusus dan ringkas yang dapat difahami oleh kanak-kanak yang bermasalah ADHD ini. Seterusnya yang kedua, guru juga perlu memastikan murid sentiasa memahami perkara yang akan berlaku sekiranya mereka melanggar peraturan tersebut. Yang ketiga, guru juga perlu untuk memberikan ganjaran dan pujian terhadap tingkah laku yang khusus dengan serta-merta seperti bagus, bijak, ingatan yang baik, menakjubkan dan lain-lain. Tetapi sekiranya kanak-kanak ADHD ini masih tidak dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru dengan sempurna, guru hendaklah mengucapkan kata-kata yang memberikan motivasi seperti kamu pasti berjaya, cuba sekali lagi, dan juga seumpamanya. Okey, seterusnya yang terakhir, selain daripada itu, guru juga perlu menggunakan pelekat bintang di hadapan kelas bagi menunjukkan peningkatan prestasi murid-murid ADHD ini di dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesannya, murid akan berlumba-lumba untuk berada pada paling atas dan ini meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran. Pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini bukanlah untuk menjadikan mereka bijak cemerlang semata-mata dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Tetapi, pendidikan yang diberikan adalah untuk memastikan kanak-kanak ini boleh menguruskan diri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Pendidikan ini bukan hanya terletak di bahu guru-guru pendidikan khas sahaja. Malah, sepatutnya semua pihak perlu memberi sumbangan dan galakkan kepada kanak-kanak istimewa ini.